Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera semua ibu bapa. Hari ini adalah hari kedua kita berkuarantin daripada COVID-19. Jadi ibu bapa yang nak kata bertuah ke, bertuah lah dapat duduk di rumah selama 2 minggu ni. Ini adalah masa peluang kemasan untuk kita buat toilet training untuk anak. Ibu bapa semua kena ingat, insya-Allah anak kita pada usia 7 tahun akan ke sekolah, dan kalau anak kita bersekolah dalam keadaan masih pakai pampers, guru dan pembantu guru di sekolah terpaksa mengambil masa untuk bawa anak pergi tandas, cuci dan sebagainya. Bila masa mereka nak ajar anak kan? Jadi nanti kita tak nak anak kita pergi sekolah tu hanya untuk selesaikan hal-hal urus diri, tidak ada yang pelajaran yang lebih bermakna yang berlaku kan. Jadi sebaiknya sebelum anak masuk ke tahun 1 kita settlekan semua isu-isu toilet training. Dan semalam saya post video saya yang pertama mengenai kempen kita untuk toilet training pada 2 minggu kuarantin ni, dan ada banyak komen daripada ibu bapa, dan daripada komen dan soalan yang ditanya tu saya dapati bahawa ada ramai juga ibu bapa yang masih belum faham menyeluruh tentang toilet training ni. Dan jadi insya-Allah saya akan buat video kalau boleh setiap hari, dan saya akan perjelaskan langkah demi langkah. Okey, tanpa membuang masa, hari ini kita nak fokus kepada topik kita hari ini saja. Topik kita hari ini adalah langkah demi langkah yang kita buat di rumah untuk toilet train anak. Sebab ada seorang ibu tanya, berapa lama nak kurung anak dalam bilik air? Tak payah kurung tuan-tuan dan puan, kita bawa keluar. Okey. Jadi ini dia cara-caranya, langkah demi langkahnya ya. Kalau boleh pagi-pagi tu, ibu bapa kedua-duanya bangun awal sikit, settlekan basuh kain sidai, kain, masak simple-simple, kemas simple-simple, dan sarapan, mak bapak sarapan dulu kalau boleh. Dan bila anak bangun saja, terus bawa anak pergi ke bilik air, kita nak mandikan dia kan. Dan selalunya semasa mandi ini adalah peluang yang baik untuk kita buat toilet training masa mandi tu. Maybe mandi dulu kemudian toilet train ke, atau toilet train kemudian mandi ke kan. Dan semasa kita nak toilet train dia, masa dalam bilik air tu, kita sediakan sokongan visual macam ni. Kita sediakan satu gambar, kalau mampulah boleh lukis gambar ke. Bahan-bahan ni ada di jenis Kurnia, di rumah saya tak ada, tapi lebih kurang macam ni lah. Gambar anak sedang duduk di tandas. Kalau ada printer, boleh print bahan-bahan ni daripada iKurnia. Semalam saya dah kongsi dia punya URL, dia punya puatan kan. Ada benda-benda yang boleh di-download kat situ. Kalau tak boleh download situ, tulis toilet training autism dekat Google, dan banyak gambar-gambar yang akan ada. Tapi lebih kurang macam ni lah sokongan visual kita kan. Okey, so mula-mula gambar anak duduk berak atau kencing, kemudian kita pilih lah, tuan-tuan dan perempuan pilih apakah ganjaran yang anak mati-mati nak. Kalau bapak-bapak tu okey, ganjaran bapak-bapak adalah motor besar. Ganjaran yang mak-mak nak sangat-sangat, gelang sebesar-besarnya kan. Okey, itu untuk mak bapak. Jadi mak bapak kena fikir, kena tahu apa dia yang anak nak sangat-sangat, macam tersangat-sangat nak. Dan ganjaran tu kita simpan untuk bila dia berjaya kencing saja. Kalau bila-bila masa pun dia boleh dapat ganjaran tu, reward tu takkan ada power lagi. Okey, so kita pilih apakah ganjaran tu. Mungkin iPad ke, mungkin makanan ke, mungkin mainan ke. Di sini saya lukis macam ni lah, gambar mainan kan. Okey, jadi mula-mula katakanlah nama anak tu Aiman kencing ya. Lepas Aiman kencing, Aiman dapat mainan kereta. Okey, Aiman dapat Lego ke apa. Walaupun ada yang kata anak saya non-verbal, anak saya tak boleh cakap, anak saya tak faham arahan, tak apa. Kita tunjuk saja macam ni. Pertama dia tak faham, kedua dia tak faham, ketiga dia tak faham. Kita ada 2 minggu kan cerita kat dia. Okey, masa mula-mula tu memang dia punya neuron-neuron dia belum bersambung lagi. Itulah yang kita nak ajar tu. Kita kata okey, kencing dulu kemudian dapat ganjaran. Kita suruh dia duduk power-power. Dan macam yang saya kata, kalau kata dia kencing, basuh apa semua, bawa keluar daripada bilik air,
set alarm 30 minit sebab dia dah kencing. Bila dia dah kencing, set alarm 30 minit, bawa dia ke bilik, bedakkan, sapu keringkan badan, sapu bedak, sikat rambut, pakaikan baju, bawalah dia makan. Katakanlah tengah-tengah makan tu alarm bunyi tenenenet, berhenti. Memang kena berhenti dan bawa dia ke tandas. Now, macam saya kata semalam, bawa ke tandas, kalau dia kencing, kita set alarm 30 minit. Kalau masa tu dia tak kencing, kita set alarm 15 minit. Lepas 15 minit, bawa lagi. Kalau kencing, set 30. Kalau tak kencing, set 10. Lepas 10 minit, tengoklah, bila alarm bunyi, bawa lagi. Kalau kata tadi set 10 minit, dia tak kencing, set 5 minit. Kalau 5 minit dia tak kencing, set 3 minit. Kalau 3 minit tak kencing, then kita bawa. Dan memang mula-mula, parents, saya rasakan kalau anak-anak yang so called high functioning ni kan, yang autism dia tak begitu teruk, yang dia faham, ini pun akan mengambil lebih kurang 5 hingga 7 hari. Kalau kata cerdik sangat pun maybe 3 hari. Tapi saya rasa yang high functioning pun 5 hingga 7. Kalau anak dalam moderate tu 2 minggu tu mungkinlah dia dapat. Kalau kata anak yang teruk 2 minggu tu tak berjaya, tetapi apa tahu? Tetapi foundation tu dia dah ada, dia dah faham dah, sebab mak dah buat secara intensif selama 2 minggu. Jadi kalau kata 2 minggu tu anak tak dapat juga kan, kita boleh terus sambung, dan bila kita sambung tu anak akan berada dalam keadaan yang lebih mantap daripada sebelumnya. Memang tak berjaya tetapi lebih mantap. Okey tuan-tuan dan puan-puan. Okey, jadi tunjuk gambar ni. Kalau kata anak kencing, kita tengah mandikan dia, anak kencing, yeay, bagus. Habiskan mandi dia kan, bawa keluar, kena terus bagi ganjaran. Kalau dia duduk atas toilet seat tu, dia terus berjaya, then terus bagi ganjaran supaya dia boleh sambung dia punya wire tu. Oh, kalau aku tik kencing ni, aku dapat ganjaran. Mula-mula memang dia tak dapat connect. Anak saya Muhammad yang severe, masa tu tahun 90-an kan, 97 macam tu, tak ada banyak ilmu tentang autism. Kita cari sendirilah kat internet dan sebagainya, dan saya toilet train dia hampir setahun lebih. Dan apabila kita pakai jadual visual macam ni, sokongan visual macam ni, cepat dapat sebab ganjaran dia pada masa tu adalah air soya kotak, dan air soya tu memang kita beli dalam sedozen macam tu, dah kita sorok, dan air soya tu hanya dia dapat apabila dia kencing. Hari yang pertama tu dia tengok gambar, dia pun tak faham. Lepas hari yang ketiga, dan kami dah toilet train dia setahun, gagal. Lepas macam 3-4 hari tu tiba-tiba kan, letak dia dekat toilet kan tu, dia kencing, kita bagi tu kan, dia kan, kenapa aku dapat? Kenapa aku dapat macam tu kan? Dan kalau boleh, ganjaran tu letaklah dekat-dekat dengan bilik air supaya tak adalah kita nak pergi ambil dan sebagainya. Dan kalau tak salah, satu petua yang orang tua bagi adalah semasa anak duduk dekat toilet bowl tu, ambil air, jirus kaki dia daripada betis ke bawah. Dan apabila betis ke bawah tu kena air, dia lebih mudah untuk dia kencing, ya tuan-tuan dan puan-puan. Jadi that's what you need to do. Dan di celah-celah kita toilet train tu, kita boleh ambil social story. Mungkin satu hari 3 kali ke baca social story. Kalau yang tak tahu apa dia social story yang Dr. Hasnah cakap tu, sila tengok video saya semalam. Saya dah cerita bahawa di website Genius Kurnia kita ada kursus dalam talian, dan yang namanya asas intervensi tu ada khusus mengenai latihan ke tandas. Yang tak dapat, ini dia semalam saya dah bagi dah. Yalah, yang ini dia saya dah bagi semalam, dia punya pautan kan. So that's what you need to do. Dan ada satu ibu kata, saya dapat tahan sampai pukul 1 je, lepas tu saya dah tak larat, saya dah letih, saya pakaikan pampers. Itu adalah punca kegagalan. The moment you pakaikan pampers, apa yang you buat daripada pagi tu ibarat sia-sia. Sebab anak akan confuse besar. Dia melepas dalam seluar, ada kalanya basah. Dia melepas dalam seluar, ada kalanya tak basah. Sebab lampin tu dah serap. Jadi anak akan tak tahu, aku boleh lepas ke aku tak boleh lepas. Itulah sebabnya saya kata dalam tempoh 2 minggu ni memang go all out.
di mana-mana anak pergi, bawa baldi, baldi besar. Dalam baldi besar tu ada baldi kecil, dalam baldi kecil tu ada air, dan dalam baldi besar tu ada baldi kecil ada air, dan ada kain buruk, ada tisu, ada tisu, ada surat khabar lama, ada plastik untuk kita buang-buang benda-benda tu. So kit, tim baldi yang nak sapu-sapu barang ni kita panggil toilet training kit tu, kalau boleh mesti ada 3 kaki daripada anak kita. Kalau kata accident, zup cucuk terus. Dan dalam baldi tu pun simpan dia punya seluar dalam dengan dia punya seluar, cuci lap puk pakai terus. Mungkin orang akan rimas, alah anak saya asyik kencing, asyik accident. Okay, maybe boleh, kalau kata di rumah ada 3 bilik, pilih satu bilik no toilet training done there, supaya kita tak was-was bila kita nak semayang. Okay, saya rasa saya berhenti di sini, tuan-tuan dan perempuan. Apa-apa soalan, komen di bawah ataupun di YouTube saya. Nanti saya akan jawab soalan. Tuan-tuan dan perempuan, ada juga yang tanya soalan, anak saya langsung tak nak masuk ke tandas sebab dia takut. Ada yang tanya soalan, anak saya langsung tak nak kencing kalau tak pakai pampers. Itu saya akan buat video esok ya tuan-tuan dan perempuan. Hari ni saya cuma ajar step by step daripada pagi macam mana kita nak buat. Okey, Dr. Hasnah kata jangan langsung-langsung pakai pampers. Okey, satu hari 24 jam. Bilanya yang boleh pakai pampers? Bila boleh pakai pampers itu adalah apabila kita mandikan anak sebelah petang untuk persiapan malam. Selalunya like half an hour sebelum maghrib kita mandikan anak kan. Okey, mandikan anak pakai pampers. Waktu malam dah sampai, malam kita tak buat toilet training. Dan mami, daddies yang buat toilet training the whole day, you are so tired, malam reward yourself. Maybe makan sedap-sedap ke, I don't know, order KFC ke, whatever ke. Reward yourself. You have worked very, very hard. You know what, mummies and daddies, bunyinya toilet training je kan. Bunyi macam, alah bukannya nak buat bom nuklear ke apa ke, bukannya susah. Tetapi saya ada 2 anak autism. Toilet training anak-anak autism memang, first of all kita kena akui, memang melelahkan jiwa. Jadi kita kena fine tune kepala otak kita bahawa ia akan mengambil masa dan tenaga dan kudrat. Kalau suami yang tak nak bekerjasama tu balik, kenapa ni kotor, bunyi. Sebab tuan-tuan dan perempuan, ibu-ibu yang tolong suami toilet training anak tu, you are working towards a better economy for the family. Bayangkan anak bila 7 tahun pakai pampers, budak 7 tahun, dia sekali kencing memang kena tukar. Dan pada masa tu saya rasa dia kena pakai XXXL punya lampin, dan lampin XXXL untuk kanak-kanak mahal. Saya tak tahu sebab dah lama dah musim-musim lampin tu dah over, dah more than 10 years for me kan. Tapi sangat mahal. Jadi kalau kata anak satu hari pakai berapa lampin, kita boleh kira. Kalau kata you work hard these 2 weeks kan, boleh diapers free, you are going to save a lot of money. There's a funny story, a friend of mine, dia kata anak dia tak berjaya toilet training sebab isteri dia rimas nak buat toilet training. Isteri dia tak mau susah-susah, tak mau basah, tak mau kotor. Isteri dia lebih redha beli diapers dan sebagainya. So saya kata dekat kawan saya ni, jadi bukan saja kena sediakan ganjaran iPad ke Lego ke whatever kepada anak, kena sediakan ganjaran kepada isteri juga. Yang kalau kata anak kita toilet train, abang belikan gelang sajat ke gelang apa ke, it's tough. You know, it's tough. But we have to do it. Dan saya sangat-sangat merayu kepada mak bapak untuk buat, sebab nombor 1, saya kesian kat kawan-kawan saya cikgu yang mengajar pendidikan khas tahun 1. Dan nombor 2, memang kalau kita anak kita seorang pun kita tak larat toilet train, cikgu pendidikan khas di sekolah dia jaga 6 orang, and you expect cikgu untuk toilet train anak you? I don't think that's going to happen. Dan anak you akan pakai pampers entah tak tahu sampai bila. Bila kita mati, abang adik kakak dia akan menyumpah, kenapalah mak bapak aku tak toilet trainkan adik aku, sekarang adik aku kena jaga. Dr. Hasnah dah mebel. But now faham, daripada pagi sampai ke nak bagi anak mandi maghrib tu, what to do.
30 minit, 30 minit, 30 minit kalau dia kencing. Kalau dia kalau dia tak kencing. Kalau dia kencing, pendekkan 15, lepas tu 10, lepas tu 5, lepas tu 3. And then bila kita bawa anak tu, siram daripada lutut ke bawah, sebab masa dia duduk atas toilet seat tu, kalau kaki ke bawah dia tu basah, dia akan lebih ada urge nak kencing. Dan apabila dia duduk dekat toilet seat ataupun apabila dia nak masuk dekat toilet seat tu, ke toilet tu, kita tunjukkan apa dia akan dapat. What's going to happen first? You kencing and then you akan dapat ganjaran. Okay? Tanya soalan kat bawah, komen dan sebagainya. Sebab daripada situ saya boleh mengagak apa dia yang mak bapak faham, apa yang mak bapak tak faham. InsyaAllah esok saya akan tackle isu anak-anak yang takut nak melangkah ke bilik air dan sebagainya. Okay, all the best. Hari kedua kuarantin kita. Let's hope pada hari yang ke-14, dalam 1000 lebih yang dah tonton video saya tu, kalau kata 500 anak berjaya toilet turning, yay! Saya rasa macam saya menang ketul emas. Okay? Take care. Assalamualaikum. Take care of your mental health. Duduk di rumah ni. Bye-bye.